Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua, tak kira anda berada di mana, di Asia, mungkin juga di Australia, mungkin juga di benua Eropah, Amerika dan di mana sahaja anda berada. Kita ucapkan sejahtera kepada semua. Baik, tajuk kita kali ini ialah kita nak bincangkan bagaimana untuk kita memotivasikan diri sendiri. Okay? Bagaimana kita nak motivasikan diri kita sendiri? Yalah, kadang-kadang tak semua orang rasa happy saja selalu. Kadang-kadang akan rasa down. Okay? Kadang-kadang akan rasa terpinggir. Kadang-kadang akan rasa sedih. Kadang-kadang akan rasa bermacam-macam rasa. Yang negatif, ialah negatif demotivation, ialah perkara yang negatif. Okey, disebabkan oleh mungkin perkara-perkara yang kita tak dapat elak. Contohnya berlaku kematian, berlaku kegagalan dalam pekerjaan, dalam bisnes, dalam rumah tangga, ya. Mungkin berlaku pengkhianatan, mungkin berlaku apa-apa yang menyebabkan diri kita rasa terlalu depressed, tak bermotivasi dan rasa diri ni tak berguna. Okay? So, itulah tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu kita nak memotivasikan diri kita sendiri. Macam mana ya? Kan? Macam mana? So, kita akan bincangkan topik yang hangat. Topik ni hangat sebabnya pada zaman sekarang ini, pada waktu ketika ini, banyak orang yang depressed, banyak orang yang sedang bersedih, banyak orang yang tertekan dengan keadaan sekeliling kita. Contohnya, sekarang dengan kos hidup yang makin tinggi, ya, dengan mungkin tak berbaloi dengan gaji yang kita dapat, ya, dengan harga barang yang melambung tinggi, harga bahan asas melambung tinggi, ya, menyebabkan kita rasa depressed sebab kita terpaksa bekerja dengan lebih masa mungkin, bekerja dengan 2 pekerjaan mungkin, ataupun membuat pekerjaan yang sehingga 7 hari seminggu tiada cuti, tiada rehat. Jadi keadaan ini menyebabkan kita tak dapat nak berfikir dengan waras. Okay? Keadaan ini menyebabkan kita sangat tertekan, sedih, ya, sebab mungkin kita ada tanggungan, mungkin kita ada anak, ibu bapa, isteri yang berada di rumah. Okay? Mungkin kita seorang saja yang bekerja, dengan gaji yang kecil, kita tak dapat nak membeli macam-macam waimah barang keperluan. Barang keperluan semakin lama semakin mahal, ya. Jadi menyebabkan kita demotivation. Okey, menyebabkan kita rasa resah, menyebabkan kita rasa tak boleh nak fikir. Jadi mungkin banyak perkara, okey, yang menyebabkan demotivation berlaku. Okey, tadi kita tengok kos hari hidup, ya, dan mungkin juga kita boleh tengok bagaimana dalam alam pekerjaan. Mungkin kita baru masuk kerja, ataupun kita baru dibuang kerja, stres, demotivation, sebab mungkin kerana kita tak cukup duit, kita perlukan pekerjaan baru, kita mungkin perlukan perniagaan baru, mungkin kita perlukan apa-apa yang baru, berkaitan dengan hijrah tadi. Baik, macam mana nak memotivasikan diri? Mungkin ada orang yang baru berpisah dengan suaminya ataupun isterinya. Mungkin ada orang yang baru kematian pasangan, anak, kucing mungkin, atau ibu bapa. Jadi mungkin mereka merasa tak mahu dah hidup, ya. Mungkin mereka merasa
dah tak ada guna mereka berada dekat dunia ni. Mungkin mereka merasa tiada siapa pedulikan mereka. Mungkin mereka merasa dah tak ada apa untuk diperjuangkan dalam hidup ini, dan segala kemungkinan yang boleh berlaku. Baik, kita nak masuk topik yang kita bincangkan pada hari ini. Tadi ialah masalah yang berlaku. Kenapa, dan kenapa. Ada beberapa cara, banyak cara sebenarnya untuk kita memotivasikan diri kita. Okay. Cara pertama ialah dengan kita ada kawan rapat atau kawan yang dapat menyimpan rahsia kita. Mungkin kawan tu kawan sekolah kita yang mungkin tiada kena-mengena pun dalam alam pekerjaan kita, atau kawan tu, rakan tu, sahabat tu adalah sahabat sekerja kita yang kita percaya bahawa dia akan merahsiakan apa sahaja yang kita cakap. Atau anda boleh juga berjumpa dengan kaunselor. Kaunselor. Peranan kaunselor sekarang sangat penting. Anda juga boleh mendapatkan rujukan, daripada mungkin ustaz ataupun orang yang berautoriti untuk mendengarkan masalah anda. Atau mungkin anda dibelenggu hutang yang tinggi. Anda boleh merujuk kepada kaunselor-kaunselor kewangan yang ada autoriti untuk membantu anda. Atau anda gagal dalam perniagaan, anda boleh pergi berguru untuk menaikkan perniagaan anda kembali. Sebenarnya banyak cara selain yang saya cakap tadi, macam mana nak memotivasikan diri. Baik, antaranya ialah kita kena bertenang. Tenang is cool. Tenang is cool. Bagaimana kita nak bertenang? Kalau kita sedang sedih, gundah gulana, depression, bagaimana kita nak bertenang? Caranya mudah, iaitu kita mungkin kita bertenang dengan pergi ke tempat-tempat yang cantik. Mungkin kita bertenang dengan melihat masjid, surau. Mungkin kita bertenang dengan berdoa. Mungkin kita bertenang dengan kita muhasabah diri. Kita duduk di tempat-tempat yang cantik. Kita duduk di tempat-tempat yang sedap mata memandang. Mungkin kita boleh bertenang dengan bermain bola. Mungkin kita boleh bertenang dengan berjalan di shopping kompleks. Malah kita juga boleh bertenang dengan membaca buku. Kita juga boleh bertenang dengan pergi melancong. Kita juga boleh bertenang dengan apa cara pun. Bertenang. Ia adalah keyword dalam perbincangan kita pada hari ini. Bertenang. Selepas kita dapatkan ketenangan, barulah kita akan berfikir jalan keluarnya. Mungkin semasa kita sedang bermuhasabah diri, kita sedang melancong, kita sedang muhasabah diri, kita dapat berfikir, begini jalan keluarnya. Begini jalannya. Kita akan dapat idea-idea yang baru, yang energetik. Kita akan jadi seorang yang baru. Kita akan jadi orang yang lain. Nak motivasikan diri, macam tadi kita jumpa dengan rakan kita, kita luahkan apa yang kita rasa, apa yang kita terbuku. Jika kita rasa sedih, kita luahkan. Jika kita rasa marah, kita luahkan, supaya sedih, marah dan perasaan negatif itu akan keluar, hilang, pergi jauh daripada kita. Bila masalah yang kita pendam, bila masalah yang kita rasa kita seorang je boleh handle, dah keluar daripada
pemikiran kita, baru kita boleh fikir jalan keluar dia. Mungkin orang yang baru kehilangan ibu bapa, memerlukan grief terapi ataupun terapi untuk menyelesaikan minda dia agar menerima kematian orang yang tersayang dengan lebih baik. Mungkin orang yang baru berpisah, bercerai dengan pasangannya, boleh pergi melancong dan merancang hidup yang baru. Bagi orang yang masalah bisnes sedang melanda, boleh tenangkan diri dengan berjumpa guru-guru bisnes yang dah berjaya, yang atau kelas-kelas bisnes yang dapat mengajak kita untuk majukan bisnes kita. Tapi orang yang bekerja siang malam 7 hari seminggu, tiada rehat, tiada cuti, hanya kerana kos sara hidup yang meningkat tinggi, meroket, anda boleh bertenang. Mungkin ambil cuti 2 hari, anda bertenang, rancang hidup anda kembali. Kerana kita manusia, kita bukan robot. Manusia perlukan rehat, manusia perlukan ketenangan, manusia perlukan keriangan, manusia perlukan kasih sayang, manusia perlukan segala-gala yang positif. Tapi kalau kita tidak dapat perkara itu, maka negatif akan mengusak kita. Masa itulah kita depress. Masa itulah kita rasa tak berguna. Sebab apa? Sebab kita tak bertenang. Tenang yang paling besar ialah kembali mencari Tuhan. Kembali cari Tuhan. Kembali cari Allah. Kembali kita mencari Tuhan. Sebab kita ini adalah hamba. Kita tidak kuasa sebenarnya. Tapi bila kita kembali kepada Tuhan, kita akan rasa ketenangan yang lain. Kita akan rasa ada kekuatan yang membantu kita. Kita akan rasa motivasi dah mula masuk dalam diri kita. Baik, cara yang seterusnya, selepas ketenangan dapat hadir dalam diri kita, ialah kita ambil selai kertas, dan tulis motivasi diri atau apa-apa tajuk yang dapat membangkitkan motivasi diri kita. Ambil kertas kosong tak apa, bagi tajuk, tapi secadangkan tajuknya motivasi. Sebab apa? Motivasi pertama, tajuk tu motivasi untuk ubah nasib kita. Tulis dekat kertas tu, aku nak ubah nasib aku. Sekarang mungkin aku berpisah dengan pasangan. Aku nak ubah nasib aku supaya lebih berjaya. Sekarang ni mungkin kita tengah bekerja siang malam 7 hari seminggu. Tulis kat situ, aku nak dapatkan ketenangan dan aku nak dapatkan gaji besar dalam kehidupan supaya aku tak perlu kerja 7 hari seminggu, siang dan malam. Mungkin yang sedang runtuh bisnesnya, tulis, aku akan kembali menaikkan bisnes aku. Aku akan kembali dengan lebih baik dan aku akan pergi berguru. Carilah guru. Dan mungkin yang sedang ada apa saja masalah, tenang dan tenang. Manusia ni, tuan-tuan puan-puan, manusia ni, kalau kita tak tenang, kita akan celarut, kusut. Jadi bila kita tak tenang, kita tak tahu nak buat apa. Sebabnya dengan hanya tenang, kita dapat mengisi kertas kosong ni dengan idea-idea motivasi kita. Kertas kosong ni kita akan tulis supaya apa?
supaya kita nampak jalan. Kita kena rancang kembali. Kita kena roadmap hidup kita. Kalau kita tak ada roadmap, kita jatuh, kita tak tahu apa aku nak buat seterusnya. Apa akan berlaku seterusnya. Hidup ini bukan tentang diri kita saja. Hidup ini mesti ada Tuhan dalam hati kita. Hidup ini perlu ada berpaksikan kepada kebenaran. Baik, setelah kita dapat menulis perancangan hidup kita, mungkin untuk setahun akan datang, untuk 5 tahun akan datang, untuk 10 tahun akan datang, malah untuk 30 tahun akan datang. Okey, tulis sahaja perancangan kita. Langkah-langkah yang menulis tu akan menaikkan motivasi kita. Ada orang dia nak dapatkan tenang dengan apa? Pergi panggung wayang, tengok cerita apa yang dia nak. Okey. Pergilah. Dapatkan ketenangan supaya masalah anda dapat jumpa jalan keluar. Pergilah cari rakan, pergilah cari guru. Kerana guru-guru, rakan-rakan yang baik dapat memotivasikan kita, dapat menaikkan semangat kita. Baik, saya nak ajar satu teknik macam mana kita nak motivasikan diri kita. Salah satu teknik hebat, okey, yang diajarkan kebanyakan guru, okey, di seluruh dunia. Setelah kita mendapat ketenangan, syaratnya kita dah mendapat ketenangan. Setelah kita ada roadmap ni, tak kosong yang kita tulis apa yang kita nak dalam hidup kita dan kita bertindak. Baik, caranya ialah dengan kita memikirkan apa yang kita nak jadi di akhir. Betul. Kalau bekerja, apa cita-cita kita yang kita nak kejar? Contohnya orang bekerja, okey, kita nak dapatkan gaji yang tinggi. Macam mana? Ataupun pasangan yang bercerai, masing-masing nak berjaya dalam hidup. Macam mana? Ataupun orang berniaga yang dah gagal, sekarang gagal, dia dah bertenang, okey, dia akan bangkit kembali. Macam mana? Baik, caranya mudah. Fikirkanlah apa-apa benda yang anda jadikan impian. Fikirkan apa-apa perkara yang anda rasa anda boleh capai. Fikirkanlah apa-apa perkara yang anda rasa itulah cita-cita aku untuk 5 tahun akan datang. Itulah cita-cita aku untuk 10 tahun akan datang. Anda kena kejar apa yang anda fikir. Kalau anda sentiasa negatif, anda tak nampak masa depan. That's why kita kena tenang supaya aura positif akan masuk dalam badan kita. Baik, kita fikirkan. Okay. Kita ada akal fikiran. Apa yang kita nak jadi, itulah apa yang kita akan fikirkan. Baik, caranya mudah. Sebelum tidur, 5 minit sebelum tidur, contoh ini adalah katil saya, ini adalah bilik saya, ini adalah tempat tidur saya. Kita bayangkan, okay? Bayangkan 5 minit sebelum tidur apa yang kita nak jadi atau apa yang kita nak buat. Contoh, pelajar mungkin nak jadi doktor, cita-citanya. Okay? Businessman nak jadi jutawan, cita-citanya. Fikirkan dan beri tempoh masa dalam fikiran anda. Contohnya, businessman, saya ingin menjadi jutawan, saya ingin menjadi billionaire, tapi pastikan benda tu boleh dicapai. Fikirkan setiap malam, amalkan. Bila kita amalkan perkara ini seperti doa.
dengan secara tak langsung kita akan memotivasikan diri kita daripada dalam. Itu yang dikatakan kita mengubah corak pemikiran kita daripada dalam, minda bawah sedar. Penting untuk kita maju, penting untuk kita motivasikan diri kita. Sebab apa? Kita adalah kita. Tiada siapa yang boleh bantu kita, walaupun guru, kalau kita sendiri tak nak ubah. Tiada siapa pun boleh mengubah kita kalau kita sentiasa blok pemikiran kita. Tiada siapa pun boleh bantu kita kalau kita sentiasa deny apa yang berlaku kat kita. Kita tak terima kenyataan. Kita tak nak berguru. Kita tak nak tambah ilmu. Menyebabkan kehidupan kita akan macam tu. Malah na'udzubillah, depression tu boleh menyebabkan anda menjadi tidak waras. Jadi, fikirkan diri anda, motivasikan diri anda, kerana motivasi ini sangat ajaib. Ajaib sangat. Kerana apa? Kerana motivasi yang betul, motivasi yang dapat dicapai boleh merubah kehidupan seseorang tu 360 darjah, 100%. Cubalah. Kerana anda adalah diri anda. Kerana anda adalah yang terbaik untuk diri anda. Kerana anda adalah anda sendiri. Anda bukan orang lain. Anda yang nak berjaya. Seperti video ini, anda yang dah fikirkan, anda yang cari saya. Dengan izin Allah, anda fikirkan macam mana nak motivasikan diri. Maka anda terjumpa video ini. Ini bukan kebetulan. Okay? Doa anda sedang dimakbulkan oleh Tuhan. Doa anda adalah untuk menjadi orang yang berjaya. Cubalah. Bertindak sekarang. Baik. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Bye-bye.